Ini bab menyatakan ataupun bab tentang sebaik-baik saksi atau saksi yang paling baik. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani bahawa Nabi SAW bersabda, "Mahukah aku ceritakan kepada kamu tentang saksi yang paling baik, iaitulah orang yang mengemukakan saksinya sebelum diminta." Yakni sebelum diminta dia bersaksi. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayat, ini bab lain pula, ikhtilafil mujtahidain. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW, baginda bersabda, ketika dua orang perempuan ada dua orang perempuan yang ada bersama mereka anak masing-masing. Tiba-tiba serigala datang dan membawa pergi anak salah seorang daripada dua orang perempuan itu. Faqalat hadhihi li sahibatiha, masing-masing berkata kepada yang seorang lagi, sesungguhnya serigala itu telah membawa anakmu pergi, yang telah membaham anakmu. Yang seorang lagi pula berkata, yang betulnya ialah serigala, ia telah membaham anakmu. Fatahakamata ila Dawud, mereka pun mengemukakan kes itu kepada Daud. Daud memutuskan kemenangan untuk yang lebih tua. Yang lebih besar itu maksud di sini lebih tua. Selepas itu mereka pergi menghadap Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Mereka menceritakan keadaan mereka kepadanya. Faqala, Sulaiman berkata, bawakan kepadaku sikin untuk aku potong anak ini untuk mereka berdua. Yani, biar aku bagi dua anak. Yang lebih muda itu berkata, terus lepas tu terus lantas yang muda berkata, la, jangan, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Itu anaknya lah, itu anaknya. Tetapi Sulaiman memberi kemenangan kepada yang muda. Qala, perawi berkata, yakni A'raj, Abu Hurairah berkata, demi Allah, tidak pernah kami dengar sama sekali perkataan sikin kecuali pada hari itu. Yang biasa kami gunakan ialah perkataan mudyah, sama-sama memberi makna pisau. Dengan sanad satu lagi pun supatu lah juga, hadis supatu juga dikemukakan oleh Imam Muslim. Ini bab elok hakim mendamaikan di antara dua pihak yang bertelagah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Hammam bin Munabbih. Beliau berkata, ini adalah hadis yang telah Abu Hurairah riwayatkan kepada kami daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyebutkan beberapa hadis. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki telah membeli satu tanah ataupun harta tetap daripada seorang lelaki yang lain. Orang yang membeli tanah itu mendapati
di dalam tanah yang dibelinya ada satu tempayan emas, berisi emas. Maka yang membeli tanah tadi ataupun harta yang tetap itu berkata, ambillah emasmu daripadaku ini. Aku hanya membeli tanah daripadamu, aku tidak membeli emas ini. Yang menjual tanah itu pula berkata, sebenarnya saya telah menjual kepadamu tanah dan apa-apa yang ada pada tanah itu. Qala, perawi berkata, fatahakama, yani Abu Hurairah berkata, fatahakama ila rajul, ataupun di sini maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Nabi ghayak lah. Ya, dia kata tu pun Nabi juga ghayak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lepas itu mereka bawakan kes ini kepada seorang lelaki. Jadi orang yang diminta supaya menyelesaikan kes ini bertanya, adakah kamu berdua ada anak? Salah seorang daripada mereka berkata, saya ada anak lelaki. Yang seorang lagi berkata, saya ada anak perempuan. Maka orang yang diminta dia menyelesaikan kes itu berkata, kamu kawinkan anak lelaki ini dengan anak perempuan ini, dan kamu belanjalah daripada emas ni, daripada hasil emas ini untuk diri kamu, dan kamu boleh bersedekah. Ini masih lagi dalam Kitabul Aqdiyah, cerita tentang kes-kes mahkamah ataupun perkara-perkara yang perlu kepada perbicaraan. Ini masih lagi dalam bab tu. Bayan khairis syuhud, menyatakan saksi yang paling baik. An ibni Abi Amrah al-Ansari an Zaid bin Khalid al-Juhani. Cuba tengok dalam syarah Imam Nawawi itu. Kadang-kadang Imam Nawawi dia sebut tentang sanak dia sebagai memperkenalkan perawi-perawinya kepada kita, mana daripada tabaqah mana, daripada peringkat ataupun generasi mana perawi-perawi itu. Misalnya sini dalam hadis ni, dalam riwayat dia ni, dalam isnadnya terkumpul 4 orang tabi'in. Ada kalanya tidak begitu. Tabi'in ambil daripada tabi'in, tabi'in ambil daripada sahabat. Ni duduk musing di sekitar tabi'in itu 4 orang. Semuanya 4 ni tabi'in. Ba'dhum an ba'din, sebahagian mereka meriwayatkan daripada sebahagian yang lain. Mereka ialah Abdullah di sini dan ayahnya. Abdullah dan ayahnya, Abdullah bin Amr bin Uthman, dan ibnu Abi Amrah. Nama ibnu Abi Amrah ialah Abdurrahman bin Amr bin Mihsan al-Ansari. Itu makna 4 orang. 4 orang. Nak ceritanya, kadang-kadang dalam satu peringkat tu ada beberapa orang. Tak apalah. Ala ukhbirukum bi khairi syuhada, mahukah kamu aku ceritakan kepada kamu tentang saksi yang paling baik ataupun terbaik? Iaitulah alladhi, itu kalau kita kira dari segi nahwu bermakna dia tu jadi khabar. Jadi khabar. Dia tidak jadi sifat. Dia tidak jadi sifat kepada
khairi tu tidak gitu, tidak jadi sifat, dia jadi khabar. Sebab tu kita terjemah tadi lagu tu, iaitu mahukah kamu aku ceritakan kepada kamu tentang saksi yang paling baik, iaitulah orang. Gitu. Itu makna khabar. Kalau kita kata dia jadi sifat yang mahukah aku ceritakan kepada kamu tentang sebaik-baik saksi yang ada, silakan lagu tu. Yang mengemukakan saksinya sebelum tak ada lagi jawapan dia. Kalau ada yang apa aja, sebaik-baik saksi yang lagu ni sifatnya apa? Tidak lagu tu. Tidak lagu tu. Jadi kalau dari segi nahwu, orang panggil nahwu Arab ni, allazi tu zahir dia macam sifat. Sebenarnya dia tidak jadi sifat, dia jadi khabar bagi mubtada yang mahdzuf. Ala ukhbirukum bi khairi syuhada huwa allazi. Gitu. Huwa allazi. Huwa tu jadi mubtada, allazi tu jadi khabar kepada huwa. Gitu kaedah dia. Baru betul supaya kita terjemah tadi. Jadi terjemah tadi tu berdasarkan allazi tu jadi khabar, bukan jadi sifat seperti mana biasa. Iaitu orang yang mengemukakan saksinya sebelum diminta dia bersaksi. Jadi dalam hadis yang lain kita selalu jumpa juga, iaitu Nabi SAW tak kenal ni orang, tak minta jadi saksi lagi ni, sudah nak beri saksi, kesaksian. Bahkan itu disebut alamat generasi kemudian tu. Adapun generasi sahabat tidak lagu tu, generasi tabi'in tidak lagu tu. Dia kata khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina. Tu. Hak tu kemudian. Mana tak molek, tak minta lagi bui dah saksi. Sini nampak paling molek pula dah. Tak minta lagi bui dah saksi. Royak. Walaupun orang tak minta. Apa tak lagi nak minta upah? Tak ada minta upah, ganjaran apa-apa tak ada. Hak tu paling molek. Lagu mana tu nampak? Ini orang panggil hadis yang mukhtalif. Adalah istilah dia. Dia ada kitab satu bahagian lah dalam ilmu hadis ni, dia panggil mukhtaliful hadis. Mukhtaliful hadis ni dia ada kitab-kitab khusus yang ulama tulis khusus berkenaan hak lagu ni. Hak lagu ni, iaitu hadis yang zahirnya nampak canggah, tak serupa. Tak serupa. Jadi apa penyelesaiannya? Dia ada satu bahagian suku pula tu. Banyak pula kitab dalam bahagian tu. Itu orang panggil mukhtaliful hadis. Dia ada juga mutasyabihul hadis. Kalau mutasyabihul hadis ni satu bab pula. Satu cabang pula. Di situ banyak pula kitab dalam bab tu, iaitu cerita tentang hadis-hadis yang mengemukakan sifat-sifat Allah yang zahirnya nampak serupa dengan makhluk. Ataupun hadis-hadis yang mutasyabih lah, supaya ayat mutasyabih, ayat Quran yang mutasyabihat itu. Dia ada suku pula bahagian tu. Suku pula. Hak tu saja, bahagian hak tu saja. Dia macam-macam hadis ni. Macam-macam. Jadi hak tu orang panggil termasuk di dalam satu bahagian yang lain, yang besar, umum. Nama umum dianya ajza. Ajza. Tu. Ajza ni ni bincang ni saja. Ni bincang ni saja. Ni bincang ni saja. Tetapi dia masing-masing ada nama pula bawah dia tu. Masing-masing ada nama pula. Jadi ajza ni ada hak pasal ambil bab semaya duha saja. Semaya duha saja. Dalam kitab tu mengumpulkan riwayat-riwayat berhubung dengan semaya duha. Tak cara hak dhaif kok sahih kok lagu mana tak cara. Supaya orang kemudian senang nak tengok ada so. Itu termasuk dalam juzuk juga ajza. Ada juga jenis ajza ni dia ada nama khusus sendiri pun. Macam ni lah.
mukhtaliful hadis, mutasyabihul hadis. Dia ada suku. Dia kata Imam Nawawi sebut di sini, wa fil murad bi hadzal hadis ta'wilan. Ada ta'wilan, dua ta'wilan berhubung dengan maksud hadis ini. Yang lebih sahih daripada dua ni dan lebih masyhur ialah ta'wilan Imam Malik dan ashab Syafi'i. Itu kata Imam Nawawi, bahawa hadis ini dipakai untuk orang yang mempunyai kesaksian untuk seseorang tentang hak, dan orang itu tidak tahu bahawa dia ni menjadi saksi. Dia pergi mengemukakan saksi dia dan cerita kepada orang itu bahawa dia menjadi saksi. Menjadi saksi kepadanya. Gitu maksudnya. Bukan maknanya semua perkara hak lagu tu. Jadi hak berkait dengan harta lah, berkait dengan harta, berkait dengan hak seseorang tu. Dia kata kau habis dah lah, aku tak ada saksi habis. Tiba-tiba ada orang yang kata saya jadi saksi. Saya tahu cerita tu. Tu. Saya tengok hari tu. Saya ada situ hari tu. Jadi dia kata gitu. Hak ni maksud dia ni, hak baik. Jadi hak tidak baik tu, hak tidak lagu tu. Hak tidak lagu tu. Maksudnya cepat-cepat nak beri saksi, sedangkan dia tak tahu apa pun, nak pelawak je. Hak tu, hak kata tak molek tu, saksi yang buruk tu, yang jahat itu, yang tidak baik tu. Yang kedua, dipakai dengan makna kesaksian hisbah. Kesaksian hisbah iaitu yang bukan berkaitan dengan hak manusia, yang khusus dengan mereka. Dan kes yang boleh diterima kesaksian hisbah ialah talak, memerdekakan hamba, wakaf, wasiat umum, hudud dan lain-lain. Hak ni, ini orang panggil syahadah hisbah, yakni kesaksian hisbah. Kita jadi saksi ni tak ada kena-mengena dengan harta benda, tak ada. Hak orang, hak tak ada. Tak ada kena-mengena dengan manusia. Tetapi oleh kerana Tuhan minta kita jadi saksi, wa aqimus syahadata lillah. Tuhan minta kita jadi saksi. Kalau kita tengok gapo-gapo, bunuh, gapo, curi, hak tidak kait dengan orang, hak Allah, mana begitu, hak Allah, hak berkait dengan hak Allah. Orang berzina, inilah yang disebut sini, wakaf, talak. Hak ni bukan berkait dengan harta benda. Kalau kita susuk boleh, tak ada siapa dia tahu. Tapi akan nyaya mana-mana pihak di situ, akan nyaya mana-mana pihak. Jadi kita pergi tampil, pergi mengemukakan saksi bahawa memang sungguh dia cerai 3 kali. Dia cerai 3 kali. Betul lah Tino tu kata, misalnya suami dia tu cerai 3 kali, suami dia kata dak 2 kali, misalnya. Jadi dia ni berkata dak, memang dia tahu 3 kali. Gitu. Itu orang panggil syahadah hisbah, semata-mata untuk menunaikan hak Allah. Tak ada kena-mengena dengan harta benda, tak ada. Dengan hak orang, tidak. Walaupun berkait dengan orang macam curi, itu orang panggil hak Allah juga, sebab dia berkait dengan hukum hudud. Hukum hudud. Sesiapa yang tahu daripada jenis inilah, mana kesalahan ataupun kes itu, maka wajib dia mengemukakan kesaksian kepada hakim dan memberitahu kepadanya. Wajib. Kalau tidak, jadi nyaya mana-mana pihak, walaupun tidak diminta dia menjadi saksi. Gitu. Qala Allah Ta'ala wa aqimus syahadata lillah. Kerana Allah, yani untuk menjunjung ataupun melaksanakan hak Allah.
Begitu juga dalam kes yang pertama tadi. Dia wajib lah, mana wajib kena bagi tahu kepada orang hak seorang lagi tu kalau hak berkait dengan harta benda. Jika orang yang berkenaan itu dia tidak tahu dia ni ada saksi, tapi kalau orang ni tidak kemukakan saksi, jadi jatuh nyaya dia. Dalam keadaan tu wajib juga. Imam Nawawi sebut di sini ada lagi dikemukakan oleh ulama satu lagi takwilan, iaitu takwilan makna lah. Maksud takwilan itu makna bagi hadis ini, makna yang ketiga bagi hadis ini, iaitu hadis ini dipakai dengan arti majaz dan mubalaghah fi ada'i syahadah ba'da talabiha la qablahu. Jadi makna di sini hadis ini dipakai dengan arti bersungguh sangat-sangat Nabi SAW mengharapkan seseorang itu memberikan kesaksian selepas diminta, tapi bukan sebelum. Maknanya jangan banyak kita kata kecek lah. Kalau ni minta maaf lah, kau tunggu ni dulu, minta royak marilah dia mau jadi saksi. Pakat tarik diri, tak sih. Pakat tarik diri. Sedangkan dia tengok tu kereta tu tepuk budak tu, tak sih. Dia tengok orang ni ragu misalnya, tak sih. Bila dia ajak pakat tak sih. Gitu. Hak naknya sini hadis ni nak royak, hak moleknya macam sebelum minta lagi dia nak bui. Bukan makna sebelum minta, makna sebaik saja minta terus lalu. Dia tidak berdolak dalik lah maknanya. Dia tidak berdolak dalik. Di sini bukan makna sebelum diminta, lepas minta juga. Sebab dia takut bercanggah dengan hadis hak lagi lah. Hadis hak lagi tu kata kalau bui saksi sebelum diminta itu buruk, tak molek tu lagu tu. Jadi supaya tidak bercanggah dengan tu, dia kata hadis ini dipakai dengan makna mubalaghah, iaitu Nabi nak sangat maksudnya, sehingga dia katakan dikemukakan saksi sebelum diminta lagi. Tu. Kalau hak tu kat kita tak payah tahu lah, kita kata kita buat lalu, tak payah suruh lah hak tu. Gitu. Maksudnya kalau suruh selalulah nak buat. Gitu. Serupa juga di sini. Seperti orang kata orang murah tu, iaitu dia bui sebelum minta. Maksudnya dia bui itu segera, sebaik saja orang minta bui lalu, tidak teragak-agak. Itu maksud orang pemurah ni, dermawan ini, dia bui sebelum orang minta lagi. Kata maksud dianya segera memberi apa yang diminta oleh orang, sebaik saja diminta, dia tidak membuat helah. Gitu katanya. Lepas pada tu dia kata, ulama mengatakan hadis ini tidak bercanggah, tidak bertentangan dengan hadis yang mencela orang yang mengemukakan saksi sebelum diminta dia bersaksi. Dalam sabda Nabi SAW, yashhadun wala yustashhadun. Hak tu tak bercanggah hak tu. Sebab apa? Ulama kata hak tu, hadis tu, hak kata tak molek tu, Nabi cela tu ada beberapa makna. Yang pertamanya iaitu yang pertamanya dia mengemukakan diri untuk jadi saksi kepada orang, untuk orang yang memang tahu dah dia tu saksi. Kalau dia perlu, dia minta. Ni yang tak minta lagi, kita pergi dulu lagi. Dia tahu dah kita tu saksi. Itu yang pertama. Hak tu tak boleh. Dah dia tahu dah, kalau perlu dia akan panggil lah kita. Hak tak molek tu maknanya dalam keadaan tuan diri tu tahu dah, kita pula pergi sebelum dia royak apa-apa. Apalagi dalam mungkin uruf dalam tradisi mana-mana masyarakat tu, kalau pergi jadi saksi tu orang bui pitih kau misalnya, apa lagi lah, iaitu jadi kau tak molek. Itu yang pertama. Yang kedua, ini hak kata hak Nabi cela ni, hak kemudian lepas daripada kurun yang ketiga, iaitu memberi saksi sebelum diminta menjadi saksi ni, maksudnya saksi palsu.
Saksi palsu. Dia sanggup mengemukakan saksi walaupun secara dusta. Hak tu hak tak molek tu. Hak kita duduk bincang ni, hak lagu lain hak kata molek ni. Memang benar, tak ada apa-apa hak tak molek. Yang ketiga, dipakai dengan makna hak dicela tu. Dipakai dengan makna orang yang tampil sebagai saksi padahal dia tidak layak untuk menjadi saksi. Hak tu yang tercela, hak tu tak molek. Hak tu yang berlaku di akhir zaman. Hak Nabi kata tak molek. Adapun zaman sahabat dia, zaman tabi'in tidak lagu tu. Tidak lagu tu. Zaman kemudian ni ramailah hak lagu ni. Dia tidak layak menjadi saksi. Dia tu menampilkan diri untuk jadi saksi, menonjolkan diri untuk jadi saksi. Tu tercela. Sebab nak jadi saksi ni, dia ada sifat-sifat dia. Kalau nak sangat, minat sangat nak jadi, dia kena bentuk diri tu dulu. Bentuk diri tu dulu, biar berperibadi dengan peribadi orang-orang yang layak menjadi saksi dulu. Kalau tidak, tak boleh. Yang keempat, hak Nabi cela tu maksudnya iaitu orang yang bersaksi untuk seseorang ataupun mana-mana golongan akan masuk neraka, surga ataupun neraka. Gitu. Dengan tidak ada tawakuf, dengan dia tidak tahu daripada Quran, daripada hadis, semata-mata orang dia kena orang tu. Jadi dia kata dia mau masuk syurga. Tak boleh lagu tu. Tu bersaksi tu saksi lagu tu maksud. Tapi Imam Nawawi kata wa hadza dhaif. Yang keempat ini dhaif. Sebab hak maksud saksi ni saksi hak nak cara dalam mahkamah tu. Bukan hak saksi ni. Tetapi secara umum boleh termasuk juga, Ya, jadi anak buah dia tu jadi sedar hati tu. Apa? Sebab tok guru dah ni, kepala dia dijamin dia tu ahli syurga. Ada juga ajaran sesat lah biasanya lagu tu. Ajaran hak tak betul tak ada lagu tu. Ajaran hak sesat memang banyak benar lagu tu. Diancam dengan neraka ke apa. Ajaran hak betul Islam, Nabi SAW sahaja yang boleh rayak benda lagu. Sahabat pun tak boleh lebih-lebih dia. Dia hanya boleh rayak hak Nabi rayak. Kalau orang lagu ni sifat dia, ahli syurga. Lagu ni sifat dia, ahli neraka. Gitu je lah. Tapi nak kata dengan tepat tu, dengan tepat mu ahli syurga, masuk syurga, Jannatul Firdaus misalnya kita kata. Tak boleh. Dia termasuk dalam hak itulah hak tercela tadi. Jadi saksi hak baik di sini, ia tidak lagu tu lah. Hak tidak lagu tu. Hak boleh, mana sebelum diminta menjadi saksi, dia boleh menjadi saksi tu hak tidak kena mengena dengan hak sani. Kalau lagu sani tak boleh. Tidak baik. Jadi kan nampak tu. Beza tu di antara dua hadis tu, yang zahirnya nampak bercanggah. Nampak bercanggah, sebenarnya tidak. Hak tu pun betul, hak ni pun betul. Ikhtilafil mujtahidain, ni tajuk. Berbeza pendapat dua orang yang berijtihad. Beza pendapat dua orang yang berijtihad. Hak maksud Imam Muslimnya Wak Marisi ni, hak maksud utama dia nak ayat dalam bab kehakiman ini. Hak ijtihad ni, hakim ijtihad. Itu hak asal maksud dia ni. Walaupun makna dia yang umum, mujtahid ini luas. Orang alim, dua orang alim. Hak ni lagu ni, hak ni lagu ni. Kita pergi dekat ni, dia kata lagu ni. Kita pergi dekat ni, dia kata lagu ni. Gitu. Beza. Kita nak pakai hak mana? Dan hak moleknya lagu mana? Cara dia tu, iaitu hak lebih teliti, hak lebih cermat, hak lebih halu, hak boleh rayak mengikut kaedah. Lagu tu lah. Barulah dia mendapat hasil yang memuaskan. Barulah dia akan memutuskan dengan cara betul. Begitu juga hak lain-lain. Hak ijtihad dalam bab lain pun lagu tu juga. Tapi maksud asal Imam Muslim di sini nak cerita tentang ijtihad dalam bab memutuskan kes mahkamah.
Hak tu maksud dia. Buat mari sebenarnya. Jadi gitulah. Dia Nabi SAW mari cerita dulu. Cerita zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman dulu. Nak ceritanya Nabi SAW nak ajar kepada kita kepada dia. Hukum ni kita boleh juga rujuk pada hak lain-lain selagi tidak bercanggah dengan prinsip kita. Ni kira hak Nabi Daud, Nabi Sulaiman ni kira syariat dulu ni. Tetapi kebijaksanaan ini di mana-mana pun, zaman mana pun tetap ada dan kita boleh tumpah. Hak cerdik-cerdik ni, hak molek ni, hak bernah-bernah ni, hak hikmat, penuh dengan hikmat tu kita boleh ambil daripada mana-mana. Itu tujuannya dia nak bahas. Jadi maknanya seorang hakim, begitu juga seorang alim, mujtahid itu, dan dengan makna-makna hak lain lagi, dia kena luas pengetahuannya. Jangan berhenti setakat tahu hak kita. Ni syarat dia. Jadi undang-undang kita saja gitu. Kita kena tahu kata undang-undang orang lain, pengalaman orang lain lagu mana. Barulah bacuh semua tu, barulah dia mengeluarkan hasil yang baik. Itulah dia nak ajar saya. Dia sebut cerita hak dulu tu. Jadi orang dulu tak ada cerdik. Tak ada keputusan dia yang penuh dengan kebijaksanaan. Ada. Mana? Maksudnya kita kena belajar daripada sejarah. Kita kena belajar daripada sejarah. Artinya seorang hakim, nak jadi ahli undang-undang ni, dia kena salah satu perkara yang perlu ditekankan ialah sejarah. Sebab dengan mengetahui sejarah ni kita boleh tahu zaman ni lagu mana hukum dia, zaman ni lagu mana, tak serupa. Dan bila dia boleh buat perbandingan, hak mana hak boleh, maka dia akan jadi hakim ataupun ahli undang-undang yang baiklah. Itu tujuannya. Dia buat mari cerita zaman dulu. Nabi SAW pun lagu tu lah maksudnya di awal lagi. Tetapi apabila jadi ilmu kemudian dia bahas lebih detail lagi, lebih terperinci lagi apa ada di sebalik Nabi SAW cerita hak ni. Sebabnya kalau cerita dia sendiri, sahabat-sahabat boleh tengok sendiri dah. Sahabat-sahabat tentu akan cerita. Tapi kalau cerita zaman dulu nak tahu mana? Nak tahu mana? Gitu. Jadi sumber-sumber sejarah itu pun perlu diteliti juga. Jadi kalau daripada Nabi tentu dah itu betul. Kalau daripada kitab suci, orang panggil kitab suci pun, kalau sudah diselewengkan, tidak ada jaminan juga. Tidak ada jaminan juga. Jadi apabila kita baca kitab-kitab sejarah ni, kadang-kadang hak tak betul dan kita tidak ada persediaan cukup, kita boleh jadi terpengaruh. Kita duduk bawa contoh tu, contoh hak tak betul sebenarnya. Contoh hak tak betul. Gitulah. Jadi kisahnya ada dua orang perempuan bawa anak masing-masing pergi satu tempat. Tiba-tiba serigala bahas salah seorang. Ambil tu maksud dia wagi, tu maksudnya makan lah, ataupun kita kata bahas lah. Jadi tengok anak kecil ni kata apa ceh dah, tukar ataupun dia tahu sebenarnya. Dia tahu, cumanya nak juga. Walaupun bukan anak, nak juga. Dah ada situ. Itu dia. Walaupun bukan, kita kata hak kecil, hak biasa lah, hak biasa berlaku. Walaupun bukan selipar kita, dah ada tu kita nak juga. Gitu. Dah tak ada dah hak kita. Hak orang lain pun biarlah, biar jadi hak kita juga. Gitu. Ada juga lagu tu orang. Ada juga oleh kerana kecil ni jadi tak jelas. Tak jelas. Terus macam spita kita. Boleh jadi tukar tu dah. Silap pakar gelar tu. Ada. Tukarlah anak. Walaupun sekarang ni tentu lebih mudah sebab ada kemudahan-kemudahan untuk test, untuk buat ujian itu, ujian ini. Banyaklah. Walau bagaimanapun ayatnya kemungkinan untuk tukar tu kalau budak tu kecil boleh berlaku sangat. Dan budak tu dia cepat berubah sangat rupa dia.
Hak kes ini sebenarnya dia tahu, dia kena anak tu, kena ni kes ni. Dia kena. Jadi hak seorang tu dia kata hak serigala bahaya tu anakmu lah. Ni anak aku ni. Duduk berebut anak tu pula. Hak dia kata tak ni hak kita. Hak demo kena makan je. Gitu. Jadi lagu mana? Bawa lah kes ini ke hadapan Nabi Daud. Ke hadapan Nabi Daud. Jadi mana ni Nabi Daud ni sebagai pemerintah, orang yang ada kuasa, kerajaannya berdaulat. Ini ada kaitan dengan aqdiyah ni, bukan bawa pergi kepada orang biasa gitu tak. Mana keputusan itu akan diterima, ataupun kalau nak pun terpaksa diterima. Kalau tidak mahu terima, dia boleh bertindak. Kuasa hak lagu tu. Kuasa hak lagu tu. Dan ini bukan kuasa orang biasa lah, kuasa pemerintah. Nabi Daud putuskan untuk yang hak besar, hak tua, hak lebih tua. Kemenangan tu untuk yang lebih tua. Sebab dia tengok anak tu duduk dengan dia. Anak tu duduk dengan dia. Dah ke dia anak. Jadi kira-kiranya orang kalau hak duduk dengan dia, hak dia lah pada dasarnya. Pada dasarnya bila barai tu duduk dengan seseorang tu, hak dia lah. Cuma dia dakwa, hak ni dakwa, hak tidak duduk tangan dia ni, kosong tangan dia, dia kata ni hak saya. Gitu. Nabi Daud putuskan begitu. Fa kharajata ala Sulaiman. Lepas tu dia pun pergi pula jumpa dengan Sulaiman. Sulaiman ni anak. Sulaiman ni anak kepada Daud. Tetapi kadang-kadang anak ni lebih liar lagi daripada ayah. Kadang-kadang ayah lebih liar, ada juga tak serupa lah. Kita tengok banyak kes. Kalau kes ni zaman Nabi Daud dengan Sulaiman ni, dia tonjolkan dalam hadis-hadis lebih Sulaiman. Walaupun Nabi Daud tu pun ada kelebihan dia sendiri, keputusan dia tu pun memanglah dengan alasan juga, ada alasan juga bagi dia. Tetapi kebanyakan kalau kita tengok dalam hadis ni, dalam hadis-hadis ni, dia lebih mengutamakan, lebih menonjolkan Sulaiman itu. Gitulah. Pergi berjumpa dengan Sulaiman alaihi wassalam. Lepas tu raya. Sulaiman pun kata gini, dah payah sangat duduk tekan ni. Awak mari pisah. Bapa awak mari pisah. Saya nak kerak lah, bagi dua, kata dia. Bagi dua. Dah dia kata dia anak dia, dia kata anak dia, jadi kita bagi dua lah, sekerak seorang. Ataupun sebelah seorang, kita belah dua. Jat kepala sampai ke bawah ni belah dua. Bila bunyi gitu, hak muda, dia kata la, jangan, kata dia. Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, kata dia. Anak dia. Tadi anak dia. Sulaiman pun tengok, ni anak dia. Dia kata dak, anakmu ambil, beri ke dia. Sebab apa? Ibu sebenarlah yang kesian, yang ada kasih sayang. Tak say anak dia mati. Ibu tidak sebenar, dia tidak mati, tak apa, moga-moga anak dia belah biar. Aku tak akan tarik dakwah aku ni anak aku. Kalau belah pun bukan anak aku sebenarnya. Hak ni dak. Bukan hak tua tu kata jangan, hak muda dia kata jangan. Nabi Sulaiman pun tengok hak ni hak betul. Dia pun berikan kemenangan kepada anak itu, kepada hak muda. Bui anak tu kepada hak muda lah. Jadi semua ni ada kisah cerita lah. Ni pun kebijaksanaan juga, hakim juga. Orang heran apa yang kawah hilang semacam kapur. Sama dia curi. Orang pun kata tu dia tu tak ada tangan. Lepas tu kata ni. Orang ramai banyak teka tu. Dia pun bila bercara, dia kata saya nak ambil lagu mana, saya tangan pun tak ada. Tak apalah, kata hakim tu, ambil lah awak lah. Udah kalau lagu tu
Hak ni hak saya, kata dia. Kawah ni kawah hak saya. Ambil lah dengan hak awak. Dia pun pergi ambil tu, boleh ambil. Tu pun liar juga tu kan. Dia maknanya hakim ni dia nak lagu tu lah, jenis-jenis gitu. Dia bukan sungguh, dia acah saja, orang kata. Acah saja. Nak tengok lagu mana. Sebab itu kita tengok Imam Nawawi kata. Dia kata qala aqta'uhu bainahuma nisfain. Hak muda tu pun mengakulah bahawa kata dia ada ni hak tua, kata dia. Ba'da an qalat al-kubra iqta'hu. Selepas hak tua tu kata, kalau nak belah-belah lah. Gitu ceritanya. Nak belah-belah. Dia kata begitu. Nabi Sulaiman pun membuat kesimpulan bahawa hak lebih muda ni, hak ni lah mok sebenarnya. Sebab mok sebenar tu, hak tu dia akan kesian. Ada sifat kesian. Adapun hak lebih tua tu, dia tak ada. Nampak tak senang, nampak susah hati, tak ada. Bal aradathu litusharikaha sahibatuha fil musibah bifaqdi waladiha. Bahkan dia nak kalau belah pun tak apa. Sama-sama saja. Kalau belah pun tak apa, biar sama-sama sedih. Dia ada buah deki juga tu. Ada buah deki. Jadi dah hak ni anak dia sebenarnya hak muda tu, biar tak ada juga dia. Dah lah anak aku tak ada, aku sedih, dia tak sedih. Biar dia sedih, kata. Dengan cara belah tu mati juga anak dia. Itu sifat tak molek tu. Ulama mengatakan boleh jadi, kata dia, Daud memutuskan untuk hak tua tu, kata dia, pasal dia tengok ada keserupaan anak tu dengan dia. Boleh jadi gitu. Itu kemungkinan. Ataupun dalam syariat dia mentarjihkan hak lebih tua daripada hak lebih muda. Kemungkinan yang kedua yang disebutkan oleh ulama. Yang ketiga, yang Daud bagi kemenangan kepada hak lebih tua tu apa? Sebab anak tu pada masa hak bawa kes tu duduk di tangan hak lebih tua. Dan ini sudah merupakan murajjih dalam syariatnya. Sudah merupakan bukti yang menyokong balik dia. Menyokong dia. Itu cara Nabi Daud. Sulaiman pula, dia nak tahu, nak pecah kes ni, iaitu dengan menggunakan hela dan kebijaksanaan. Itu dia. Dia menimbulkan satu suasana yang menyebabkan jadi tuan hak sebenar tu jadi gelisah. Tuan hak sebenar, ibu hak sebenar tu jadi gelisah. Iaitu dengan cara dia minta pisah. Mari nak belah. Jadi hak akan gelisah tu, hak tu ibu dia. Ni cerita zaman dulu. Maknanya zaman sekarang ni kan boleh dibuat ujian DNA lah, itu ini boleh buat macam-macam, kita kata senang lah. Jadi ketika orang tak ada ujian tu, tak ada kemudahan itu, apakah manusia ni tidak pernah berusaha untuk mendapatkan keadilan? Ada semua nak royaknya. Kalau tak ada, kita gunalah akal Tuhan beri kepada kita. Hukum tu tetap ada. Ada kemudahan, hanya lebih memudahkan lagi, lebih menyenangkan lagi untuk kita buat keputusan. Tetapi bukan bermakna tidak ada alat-alat itu, kita tak boleh menghentikanlah tu hukum itu, walaupun hukum itu mungkin salah. Tidak, sebab kira dari segi umum hak lebih banyaknya hasil dia tu adalah baik untuk masyarakat. Itulah hukum. Walaupun mungkin adalah kesilapan, mungkin ada kesilapan, mungkin orang yang tidak bersalah dihukum, mungkin dalam banyak-banyak ratus-ratus ribu kes tu ada. Tetapi maksud sebenar semua manusia boleh terima apabila ada disiplin dia, ada etika dia, kira-kiranya yang akan dicapai ialah yang betul. Hak tu lebih banyak, hak tepat, yang menguntungkan, yang membawa kebaikan kepada masyarakat. Hak itulah kira-kiranya yang lebih banyak. Gitulah.
Lepas tu ulama pula bahas pula. Dia kata lagu mana ni Nabi Sulaiman ini dia membatalkan keputusan Nabi Daud, sedangkan Nabi Daud itu keputusan mujtahid dah tu. Digabungkan dia sebut mujtahid kan, dalam tajuk ni Imam Nawawi buat mujtahid. Jadi keputusan mujtahid tidak boleh dibatalkan. Macam mana Sulaiman ini membatalkan? Jadi dia bahas. Imam Nawawi ada sebut juga sini. Dia kata dia tidak Nabi Daud tidak membuat keputusan, dia hanya bagi pendapat saja. Keputusan sebenarnya diberikan oleh Sulaiman. Gitu. Waktu peringkat macam perbicaraan satu peringkat saja. Keputusan sebenarnya Nabi Sulaiman. Gitu kata dia. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Daud tidak hukum tu putus. Tidak putus. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi Daud hanya mengeluarkan fatwa saja, bukan hukum. Jadi tidak ada maknanya membatalkan hukum sebelum itu. Yang ketiganya, dalam syariat mereka boleh difasahkan hukum apabila salah seorang yang bertelagah itu mengangkat kepada hakim yang lain, dan hakim yang lain membuat keputusan yang berbeza daripada sebelum pada tu, boleh. Itu yang keempat. Yang kelima, Nabi Sulaiman buat gini ni itu sebagai helah dia untuk menyatakan kebenaran. Lepas pada tu, bila hak tua tu sendiri mengaku, jadi keputusan ini bukan dengan helah dia tadi tu keputusan dibuat, tidak. Keputusan ini dibuat kerana hak tua tu akhirnya mengaku. Gitu. Yang ni berdasarkan pengakuan hak tua tu sendiri. Hak ni paling boleh. Jadi setelah dia mengaku, mana katakanlah hakim telah buat keputusan dia pun, lepas tu dia mengaku tidak, maknanya cara pula boleh. Maknanya dibatalkan hak dulu. Sebab apa? Mula-mula depan Nabi Daud dia mengaku anak dia. Lepas tu bila Nabi Sulaiman buat gini, lepas tu dia pun tengok hak muda tu, dia jadi kesian. Lepas pada tu dia pun kata, iyalah, bukan anak saya, anak dia. Jadi Nabi Sulaiman buat keputusan ni, bagi kemenangan kepada orang lebih muda ni berdasarkan pengakuan yang tua tu, bukan semata-mata dengan helah dia tu, tidak. Gitu. Jadi daripada hadis ini juga menunjukkan bahawa boleh ada mahkamah ni beberapa peringkat. Mahkamah rendah, mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, mahkamah ulang bicara dan sebagainya. Boleh. Sebab Nabi SAW sebut ini sebagai satu dalil lah bahawa boleh ada beberapa mahkamah, dan hakim tu dia banyak peringkat. Terutamanya kes itu, kalau kes berat, kadang-kadang dia perlu kepada masa manusia ni. Mula-mula dia kata lagi, pada tu dia memikir, jadi kesian kau orang. Boleh jadi dia berubah pula. Terutamanya kes-kes berat, tak boleh gaduh, kena tengok, boleh jadi pandangan orang lain, lagu lain pula. Dan hak tu lebih molek. Sebenarnya tidak salah dari segi Islam. Bukan makna kalau dalam Islam ni seorang saja hakim, putusan mahkamah tu muktamad segala-galanya. Tidak. Kalau berdasarkan hak ni, sebab Nabi SAW tak ada bantah ni. Sebab pada dasarnya mengikut kaedah usul fiqh, iaitu syar'u man qablana syar'un lana, itu asalnya sekiranya tidak ada apa-apa yang membatalkan hak dulu. Di sini tidak ada. Nabi SAW kata ini syariat dia, syariat kita tak boleh lagu tu. Ini hak dia, kita tak boleh dah lagu ni. Tak ada. Tak ada dalil begitu. Maka bolehlah diterima. Bolehlah diterima. Jadi ini bukan sahaja di dalam syariat Nabi Daud, Nabi Sulaiman dulu, bahkan dalam syariat kita pun begitu juga. Artinya syariat Nabi-Nabi ni bila-bila pun dia kemah dan teliti. Tidak kata selalu putusan tu tiba-tiba, tidak lagu tu. Bahkan ada banyak peringkat-peringkatnya, supaya dengan melalui peringkat-peringkat tadi tu dia jadi jernih. Jadi jernih. Banyak tapisan dia. Banyak tapisan. Jadi hak muda tadi kata la, kita baca tadi kan, la
berhenti. Yarhamukallah. Kalau dalam kitab hak asal tu tak ada titik situ. Sebab tu bahasa Arab ni payah juga. Dia tak ada titik, tak ada koma, tak ada pembuka kata, penutup kata, tak tahu mana. Semata-mata nahwu. Orang yang pandai nahwu, pandailah. Dia akan boleh faham dengan baik. Kalau tak pandai nahwu, dan nahwunya sangat luas bahasa Arab. Sangat luas. Oleh kerana luas sangat itulah sebenarnya jadi mudah pula. Jadi mudah pula. Sebab apa? Semua benda ada kaedah. Satu huruf pun ada kaedah. Tidak seperti bahasa kita, bahasa lain-lain. Dia ada juga tak tahu kaedah. Kita tak boleh nak ayat ni apa kaedah. Bahasa Arab ada. Semua boleh ayat. Hak ni apa? Hak ni apa? Tiap-tiap huruf. Bukan ayat, huruf. Jadi kalau tak ada titik, tak ada begitu pun tak apa. Betul-betul pada bahasa ni memang orang cerdik semua. Cuba tengok sini tak? La, kalau kita baca straight, punah mana selalu? Punah mana? Kalau kita kata la yarhamukallah, lagu lain jadi maknanya. Maknanya semoga Allah tidak merahmatimu. Jadi hak muda tu kata begitu kepada Nabi Sulaiman. Mana boleh? Dia mendoakan kebaikan, rahmat untuk Nabi Sulaiman. Bukan menafikan rahmat supaya Nabi Sulaiman itu tidak mendapat rahmat. Tidak. Sebab itu kena berhenti. La, jangan, yani la taf'al kadza. Jangan kau buat begitu. Semoga kamu dirahmati Allah. Jadi kalau kamu tak buat lagu tu, kamu akan dikasihani Allah. Itulah harapanku, doaku. Gitu. Huwa ibnuha faqada bihi lis-sughra. Maka Nabi Sulaiman pun berikan kemenangan lis-sughra. Jadi kita ambil kemenangan, berikan kemenangan. Tak ambil mana, tak ada perkataan kemenangan. Sebab tu kata bahasa Arab ni dia halu. Lam sebutir tu, lis-sughra tu sebutir. Tadi Nabi Daud qada lil kubra, la sebutir. Kalau qada alaihi, maknanya memutuskan kekalahan untuknya. Ni qada bihi lis-sughra. Lis-sughra makna memberikan kemenangan, memutuskan kemenangan. Tahu mana la? La itu sebutir. Penting bahasa Arab. Jangan dia sebutir tu pun ada kira-kira. Sebab la makna dia lil manfaah. Lam lil manfaah. Lam memberi makna munafaat. Orang tu dapat munafaat. Kalau ada tu tak boleh, dia tak ada munafaat. Ni munafaat. Apabila benar, dapatlah kelebihan, dapatlah keistimewaan. Lam memberi makna lagu. Kalau ala lil madarrah. Tapi tidak semua tepat juga. Itu yang payah. Itu dia seni. Macam assalamualaikum. Ala tidak makna kita doakan biar mudarat dia. Tak. Allah. Tidak kata assalam lakum. Tak pula. Dia ada makna tu, luah. Sebab itulah dia bahasa Arab ni yang kena ngaji lama kala. Dan mesti nak payah hadis, nak payah Quran, tak dapat tidak. Kena reti bahasa Arab. Sikit-sikit tak boleh. Sebab bahasa tu tinggi. Memang mudah. Tapi di sebalik mudah tu dia ada kaedah dia. Tak boleh sewenang-wenang, tak boleh. Faqadha bihi lis-sughra. Imam Nawawi kata tadi, ulama mengatakan dalam keadaan lagu ni, kalau nak guna ayat lagu ni, kata dia hak moleknya bubuh waw sebelum yarhamuka tu. La wa yarhamukallah. Baru tentu dengan makna doa untuk kebaikan, mendapat rahmat. Tapi kalau tak ada waw itu boleh keliru. Jadi molek bubuh waw celah tu, kata mereka. Tapi mesti ke? Tak mesti. Macam sini, mana ada waw? Kalau waw tu mesti Nabi guna dah. Ayatnya tak mesti. Boleh lagu tu. Boleh. Orang yang pandai, orang yang reti, dia tak akan jadi masalah. Dia akan boleh selesai juga. Abu Hurairah kata, demi Allah, kata dia, tak pernah lagi sebelum pada tu saya dengar perkataan sikin ini. Sikin tu makna pisah.
Sikin tu makna pisau, tak pernah. Baru hari itulah dengar sikin. Hak skalanya kita guna mudiah. Mudiah ni pisau juga. Mana Abu Hurairah tu, muka dia orang lain kan, orang Yaman. Abu Hurairah ni orang Yaman. Pergi duduk di Madinah. Tu baru dengar kata dia. Sebelum pada tu kita guna mudiah. Gitu. Jadi maknanya bahasa ni walaupun sama Arab pun dia tidak serupa. Kita sama Melayu pun tidak serupa. Orang luar mari kata pitih, kau dia pitih dah. Pitih. Duit baru dia faham. Tu baru dengar pitih ni dengan makna duit. Misalnya. Mari Kelantan baru mari tu barulah dengar misalnya kita kata lagu tu ni pun. Ini masalah bahasa. Lepas tu salah lagi bab elok hakim ni islah. Mana kalau islah tu mana suluh. Kalau nampak tidak boleh nak selesai, cuba damaikan, cuba ambil jalan tengah. Yang mana kedua-dua pihak tu boleh terimalah. Kalau tidak puas hati pun tak apalah. Lagu mana cara. Kalau sudah molek dah selesai, dia molek lagi, biar comel lagi. Molek hakim itu bersifat begitu. Maknanya hakim ni bukan jenis kasar, bukan jenis tahu nak bagi kemenangan kepada mana-mana saja, tidak. Bahkan dia hanya kena ambil jalan tengah. Kalau boleh biar jadi orang ni jadi baik. Sebab tujuan mahkamah, tujuan kehakiman itu diadakan pun supaya orang ni jadi baik, supaya orang tidak teraniaya mana-mana pihak. Jadi untuk memberikan kebaikan itu, hakim ni kalau kau baik, itulah yang dikehendakinya dalam agama. Jadi sini cerita ni lah. Satu orang beli tanah. Aqar itu asal makna dia harta tetap, tidak mesti tanah. Rumah kau misalnya rumah batu, tak boleh nak usul. Kalau rumah kayu tu boleh juga kita kata rumah batu misalnya. Tapi di sini dalam hadis ni kemudian tu dia sebut tanah, menunjukkan aqar di sini dengan makna tanah. Ni beli tanah. Bila beli, dia dapati dalam tanah tu ada satu payamah. Juruhnya orang ni dia pergi kelik kepada penjual dia. Dia kata, ambil lah ni mah. Berapa? Satu tempayam awak mari mah. Dia kata, mah aku beli tanah, kata dia. Tak ada niat, tak ada fikir pun nak beli. Kalau lah kira dengan hak dalam payah ni, jadi harga lagu lain lah pula, kira-kira je. Jadi saya tidak maksud tu. Saya maksud nak beli tanah. Ambil lah. Kata dia, saya pun tak tahu benar. Tu ada. Saya jual tanah. Jadi dah jual tanah, kira jual tanah sekali dengan ada dalam tu lah. Jadi apa ke makna jual tanah tu, kecuali pokok, kecuali kau ni tak. Kalau pokok tu masuk, kau tu masuk air dia, kalau nak gali telaga ada air dalam tu pun hak mu lah. Jadi hak ni pun ada, saya pun tak tahu. Jadi kira hak kamu jauh juga. Maknanya muamalah ni di antara orang yang baik, orang masyarakat yang baik. Senang kalau lagu ni. Kalau lagu ni senang lah. Lagu ni hakim pun dia tidak jadi sakit kepala nak tahu apa dia ni hak mana menipu, hak ni nipu lagu mana, ni nipu lagu. Hak ni susu jual mana? Tak ada susu. Kalau lagu ni hakim dia senang. Dia boleh bagi cadangan yang baik pun. Untuk anak kuat. Dia boleh bagi misalnya sini. Lagu mana? Dia kata ada anak. Kamu berdua tu. Dia kata ada anak jatuh, dia kata ada anak tina. Moleknya orang-orang hak baik ni biar hidup bersama. Dia bagi cadangan pada hak ni tak payah dalam makan. Mah hak ni. Tapi dah muka tak ada kerja mana lah dia. Tak ada kerja mana lah. Tidak sakit kepala nak cari pucuk duduk mana, siapa dia susu. Tak ada. Jadi dah masing-masing royak hak terang, hak jelas gini dah. Dan nampak tidak masing-masing nak ambil keuntungan untuk diri dah. Bahkan memberi faedah kepada pihak lain. Memberi faedah kepada pihak lain. Ini cara orang baik ni. Kalau biasanya masuk mahkamah ni masing-masing nak ambil hak orang, dakwah hak orang ni, dakwah hak dia, dakwah dia berbuk. Biasanya ni dah. Jadi lagu mana dia cerita lain jadi tubik.
Ginilah dia cadangkan, kamu kahwinkan anak ni, lepas tu dapat kedua lah. Ni Mah ni, kalau kata jual kau apa kau buat, masing-masing boleh dapat. Nak sedekah pun boleh, sedekah kamu boleh pahala kedua. Itu keputusan yang dia buat. Dan ini adalah kesudahan Imam Muslim buat mari hadis ni. Di kesudahan dia nak ayat, kalaulah kes ni tidak sama-sama susuk pucuk ke senang hakim. Senang hakim. Dan dia boleh mikir, hakim ni apakah kerja dia nak mikir benda-benda gitu saja, nak korek segala rahsia orang gitu? Tak mesti. Ada kalanya kalaulah dia tu tidak sibuk dengan benda-benda lagu tu, banyak perkara lain yang dia boleh cadangkan, sebab dia orang cerdik. Dan memang dia ngaji untuk berikan keadilan dan kesaksamaan kepada orang ramai ni. Dia tentu akan mencadangkan yang terbaik. Mungkin orang tu tak terfikir, dia boleh cadangkan. Itu maksud hadis ini. Dan kalau nak kira dari segi hukumnya, dalam keadaan gini, kalau seseorang tu jumpa barang di sesuatu tempat dalam tanah dia, kalau tidak diketahui hak ni hak siapa, maka dia menjadi hukum itu rikas. Wa fir rikas al-khumus. Nabi sudah kata dah 1/5 kena diberikan kepada pihak kerajaan. Baki lagi tu boleh ambil sendirilah. Tetapi kalau itu orang panggil harta jahiliyah, dafinul jahiliyah, hak tak tahu zaman berzaman, zaman entah berentah, kita kata. Sebab apa? Ni tak tahu siapa dia dah. Kalau kata ke pitih zaman mana ni lagi. Tapi pitih tu pitih mah, bukan zaman sekarang. Tapi kalau kita boleh kesal ni zaman orang Islam dah. Apabila orang Islam boleh jadi tanah ni, kita boleh susul tanah ni, tanah siapa. Kok sebelum ni siapa dia pegang tanah ni, sebelum pada tu orang Islam berlaku. Jadi kalau orang Islam, dia termasuk di dalam hukum luqatah. Sebab itu lepas pada ni dia buat kitabul luqatah, barang tercicir orang panggil. Hukum barang tercicir. Siapa dia yang tercicir tak tahu. Jadi hukum barang yang tercicir dia ada bab suku. Barang lagu ni kena lagu mana, barang lagu ni setara ni kena lagu mana. Hak tu dia ada bab suku, iaitu kemudian bab kemudian tu tengok cara ni. Orang zaman dulu dia buat kitab lagu tu sesuai lepas ni hak ni. Dia ada pertalian. Maknanya dia buat, dia perah otak sungguh. Tidak main-main. Tidak main-main. Tidak main-main, tidak. Jadi gitulah. Dia termasuk di dalam hukum luqatah. Bila hukum luqatah, kita kena siasatlah. Tanyalah siapa dia, siapa. Ada hukum dia lah. Misalnya hukum luqatah kan, dia kena ta'rif. Orang panggil ta'rif. Ta'rif ni maknanya kita war-warkan. Tanya, umumkan siapa dia, ada ni dalam sekian ramai ni, hak mana tuan punya tuan milik tanah ni daripada dulu, siapa dia, ada tinggal barang berharga, bukan hak biasa, bukan hak biasa. Tak boleh royak tepat, royak lagu tu. Jadi masing-masing akan royak ni tak tepat, sehinggalah yang tepat. Itu hak dia, kena beri ke dia. Tak boleh ambil kita. Ambil kita kalau tahu tuan. Itu cara dia. Itulah ni semua ni amanah belaka, amanah. Allah SWT diletakkan pada kita, dan kita kena jaga. Kita kena jaga. Tak boleh nampak untung selalu kita nak ambil kita. Tak boleh. Kena tengok dulu hukum dia, ada hukum, semua ada hukum. Kalau tidak, jadi tidak amanah. Tidak amanah. Orang suruh kita simpan, kita buat apa sih? Tak boleh. Kemudian pergilah pula kepada kitabul luqatah. Sekat tu dah. Wallahu a'lam.